kita mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, mengenali sirah dan perjuangan baginda, mengenali bentuk-bentuk kebijaksanaan yang ada pada diri baginda, mengenali bentuk-bentuk yang kita namakan sebagai mukjizat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Rasulullah sama ada di dalam kehidupannya sebagai ketua keluarga atau kehidupannya sebagai ketua masyarakat, ketua kepada sebuah negara. Ia melambangkan kepada kita suatu contoh yang sangat tepat, suatu contoh yang sangat baik, yang mana kita ini siapapun kita, maka kita ada contoh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah suatu contoh seorang nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Manakala nabi-nabi yang lain berkemungkinan juga mereka berdakwah dalam suatu kawasan yang tertentu. Bahkan di suatu ketika ada di kalangan nabi-nabi yang diutuskan dalam satu zaman, cuma dalam kelompok yang berbeza, diutuskan dalam satu masa tapi dalam tempat yang berbeza, menunjukkan kepada kita bahawa syariat nabi-nabi yang terdahulu semuanya merupakan syariat yang hanya meliputi suatu kawasan yang tertentu sahaja, dan suatu penduduk yang tertentu sahaja, tidak sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW yang mana ajarannya ini untuk seluruh umat manusia yang hidup di atas muka bumi. Karena itu contoh yang ada pada diri baginda SAW ini merupakan contoh yang universal, contoh yang menyeluruh. Kita lihatlah, siapapun orang itu, maka dia ada perkara yang boleh dicontohi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mempelajari sirah ini, kita nak bangkitkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita rasa Nabi ini merupakan manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita sayang, lebih sayang dari segala-galanya, sebagaimana yang pernah disebutkan dalam satu riwayat yang menyatakan bahawa Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahawa la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi wa ahabbu ilayya illa min nafsi. La anta ya Rasulullah ahabbu ilayya illa min nafsi. Engkau wahai Rasulullah lebih aku sayangi illa min nafsi, kecuali daripada diri aku sendiri. Maknanya yang paling aku sayang adalah diri aku, kata Umar. Tapi yang keduanya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan ini ditegur oleh Rasulullah dengan menyatakan bahawa hatta min nafsik, sehingga diri kamu wahai Umar. Maka jawab Umar, al-ana ya Rasulullah, al-ana, pada ketika ini. Setelah ditegur sedemikian, maka Umar mengubah pendiriannya dengan menyatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan insan yang paling disayangi, lebih dia sayang daripada diri dia sendiri, ibu bapa dia, anak-anak dia, kaum keluarga dan siapa saja yang ada di atas muka bumi. Itu pendirian yang perlu ada pada setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku dianya adalah merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sangat berharap dalam pembelajaran kita ini, setiap kali kita belajar, maka setiap kalilah kita menambah rasa kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan dan puan sedang hadirin sekalian, hari ini kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan perang Khaybar. Setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bercerita tentang perjanjian Hudaibiyah, kita bercerita tentang pembukaan kota Mekah, kita bercerita tentang Bai'atul Ridwan,
kita bercerita tentang perkara-perkara yang sedemikian yang jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW ini adalah merupakan seorang Nabi yang diutus oleh Allah, yang mana pemikirannya melampaui pemikiran manusia. Kita dah sebut pada pertemuan kita yang lalu bahawa pemikiran Rasulullah ini melampaui pemikiran manusia biasa. Melampaui pemikiran manusia dalam kisah berkenaan dengan pembukaan kota Mekah ini, dalam kisah berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah secara khususnya, yang mana Rasulullah SAW telah membuat keputusan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian Hudaibiyah itu Rasulullah mengalah untuk tidak menunaikan umrah pada tahun itu, sedangkan keputusan itu tidak dipersetujui langsung oleh para sahabat, sehingga para sahabat, kalau kita nak sebutkan dengan bahasa yang agak kasarnya, dah pun boikot Rasulullah SAW dengan cara mereka bila mana diperintahkan oleh Rasulullah supaya mereka membatalkan niat mereka, supaya mereka bertahlul atau supaya mereka menyembelih binatang ternakan yang dibawa untuk bayaran dam. Bila mana pergi ke kota Mekah, maka para sahabat ketika itu telah berniat ihram dan telah memakai pakaian ihram. Bila mana dah pakai pakaian ihram dan tak jadi nak buat ibadat pada ketika itu, tak jadi nak buat ibadat umrah pada tahun itu, maka mereka dikenakan dam. Maka binatang-binatang ternakan yang mereka bawa itu dijadikan sebagai bayaran dam atas kekurangan atau kerana mereka tidak dapat menunaikan ibadat pada tahun itu. Jadi bila diperintahkan oleh Rasulullah, dahlah kita sembelihlah binatang ternakan sebagai lambang pengakhiran kepada ibadat yang kita nak buat pada hari ini tapi tak kesampaian. Maka para sahabat buat diam, buat tak erti, buat tak tahu. Sehingga Rasulullah SAW merasa sangat susah hati, lalu masuk ke dalam rumah, dalam kemah yang telah disediakan untuk Rasulullah, bertemu dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahawa, ya Rasulullah, janganlah engkau bimbang dengan tindakan para sahabat-sahabatmu itu. Yang lebih mudahnya ialah engkau keluar dari kemah ini dan engkau sembelihlah binatang ternakan kamu, sembelihlah bayaran dam kamu sendiri, dan jangan bercakap dengan sesiapa pun. Manakala bila Rasulullah SAW telah keluar menyembelih kambing atau kibas yang telah dibawa, maka para sahabat bila tengok Rasulullah dah buat sendiri, maka mereka pun berduyun-duyun bersegera mengikut tindakan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, itu sekali imbasan daripada apa yang telah kita bincangkan pada pertemuan yang lalu. Setelah itu berlakunya pembukaan kota Mekah, dan setelah berada di Mekah, maka berlaku pula suatu peristiwa yang namanya Perang Khaybar. Perang Khaybar ini merupakan peperangan yang berlaku setelah berlakunya pembukaan kota Mekah. Kalau sebelum ini kita ada bercerita tentang peperangan Rasulullah, bermula daripada peperangan Uhud, semua peperangan itu adalah merupakan peperangan yang berlaku di antara Rasulullah SAW ataupun kaum muslimin menentang kufar Quraisy. Menentang kufar Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy. Manakala bila telah berlaku pembukaan kota Mekah, sesi penentangan terhadap kaum musyrikin Quraisy ini telah pun berakhir. Peperangan yang berbentuk mempertahankan diri itu telah pun berakhir. Yang mana peperangan-peperangan sebelum ini semuanya bentuknya adalah ala mempertahankan diri. Bila mana kebanyakan peperangan tersebut dimulai oleh tentera-tentera Quraisy menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang berada di bumi Madinah pada ketika itu. Manakala dalam peperangan Khaybar ini disebutkan dalam kitab kita kemudian pada akhir Muharram tahun ke-7 Hijrah, Rasulullah SAW bergerak menuju Khaybar. Bila mana berada di bumi Mekah, Rasulullah bergerak menuju Khaybar. Sedangkan Khaybar ini tidak ada sebarang ancaman terhadap Islam.
penduduk-penduduk Khaybar tidak mengancam umat Islam di Mekah. Begitu juga tidak mengancam umat Islam di Madinah. Dan disebutkan bahawa Khaybar adalah sebuah kota besar yang memiliki banyak benteng dan ladang, terletak sekitar 100 batu sebelah utara Madinah ke arah Syam. Ke arah Syam ini, kalau Syam sekarang yang pusatnya ialah pada negara yang kita namakan sebagai Syria. Itu pusat bagi Syam. Di sebuah kota yang namanya Damsyik, itu pusat bagi Syam dulu. Sedangkan Syam dulu sebenarnya bukan Syria sahaja, ia meliputi Jordan, ia meliputi Lebanon, semua keseluruhan negara, Jordan, Lebanon, Syria, dan ada satu negara lain lagi tepi sebelah tu. Itu semua adalah merupakan nama suatu kawasan yang dipanggil dulunya dengan Syam. Hari ini bila sebut Syam, orang dah mula fikir kepada Syria yang namanya hampir kepada perkataan Syam itu sendiri. Dalam peperangan ini Rasulullah berangkat bersama dengan 1,400 tentera yang berjalan kaki dan menunggang kuda. Ibn Hisham berkata, setelah sampai di Khaybar, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, bersabda kepada para sahabat, bermunajatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di Khaybar, tentera Rasulullah SAW ini pergi dalam bentuk gerakan rahsia. Pergi secara senyap, tidak diketahui oleh mana-mana orang pun daripada Khaybar. Pergerakan Rasulullah SAW ini begitu sulit sekali sehingga tidak ada dari kalangan penduduk Khaybar yang tahu tentang kedatangan Rasulullah SAW dan tentera Islam. Jadi bila tiba di kawasan di sekitar Khaybar itu dah nak masuk Khaybar dah, maka Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabat untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rakaman doanya yang sempat yang boleh kita baca ialah Allahumma rabbus samawati wa ma afdalna wa rabbul ardina wa ma aqdalna ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما أدرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها أقدموا بسم الله. Itu doa Rasulullah SAW ketika nak masuk Khaybar. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin para jemaah sekalian, kalau kita lihat kepada doa Rasulullah SAW ini, yang maksudnya, Ya Allah, penguasa langit dan segala keteduhannya, penguasa bumi dengan segala isinya, penguasa semua syaitan dengan segala penyesatannya, dan penguasa angin dengan segala tiupannya. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, semua kebajikan yang ada di permukiman ini, segala yang baik dari penghuninya, dan segala kebaikan yang ada di dalam. Kami berlindung kepadamu, Ya Allah, dari keburukan yang datang dari pemukiman ini, dan dari penghuninya, dan dari apa yang ada di dalam. Maknanya Rasulullah SAW dan para sahabat berdoa ketika itu untuk mendapatkan kebaikan daripada daerah Khaybar yang kaya dengan hasil pertanian ini. Dan kalau kita lihat juga dalam bentuk doa Rasulullah SAW ini, pada peringkat awalnya, dalam geratan pertama, kedua, ketiganya tidak diteruskan dengan permintaan. Bahkan dimulakan dengan Allahumma rabbus samawati wa ma afdalna. Maknanya ialah, wahai Tuhan, penguasa langit dan segala keteduhannya. Nak cerita pada kita bahawa doa, mana-mana doa pun kena mula dengan puji Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, permulaan kepada doa ini dimulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang jarang kita dengar. Kalau dalam rakaman-rakaman yang lain, dalam catatan-catatan yang lain,
khasnya dalam Al-Fatihah, kalau kita perhatikan bahawa Allah SWT mulakan ayat-ayat itu dengan doa-doa, dengan pujian-pujian. Walaupun Allah SWT puji diri dia sendiri, maka Allah ini merupakan Tuhan yang layak untuk puji dia. Sebab kalau dia tak puji dia sendiri, maka kita tak tahu. Kalau Allah SWT tak perkenalkan siapa dia, tak ceritakan kehebatan dia, maka kita tak akan tahu siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan nampak kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kita berdoa kepada Allah, maka hendaklah kita mulakan doa kita itu dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan para ulama dia tambah sedikit lagi dengan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga penutup bagi doa, kita tutup dengan puji kepada Allah, dan kita tutup dengan selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Fatihah sendiri, banyak keratannya adalah dalam bentuk doa. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih lagi dalam bentuk puji-pujian kepada Allah SWT. Masuk kepada ihdinas siratal mustaqim, barulah ada permintaan. Dan permintaan banyak mana? Satu tu je permintaan. Yang belakang lagi tu ekor dia. Bila diminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, maka perlu kepada huraian. Bukan huraian untuk dalam bentuk yang kata Allah tak faham, tapi dalam bentuk kita ni bila hamba Allah, maka kita sebut dengan berjela-jela kerana kita nak merayu dengan Allah, kita nak bermanja dengan Allah. Kisah ini boleh kita faham bagaimana kita ni bila berdoa, maka kita jela-jelakan doa kita, kita panjang-panjangkan doa kita lerek-lerekkan doa kita, menunjukkan bahawa kita ini seronok untuk bercakap, untuk mengadu dengan Allah SWT, lebih membuktikan bahawa kita ini adalah hamba dan Allah itu merupakan Tuhan yang memerintah di alam ini. Itu hakikat pada doa. Doa hakikatnya bukan minta. Sekalipun kita berdoa untuk minta, hakikat doa tidak jauh sama sekali dengan minta. Kerana orang yang berdoa, dia minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia cerita sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala apa yang dia nak minta. Kalau dia tak nak minta lagi pun dah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa bukan hakikatnya bermakna permintaan, akan tetapi hakikat pada doa adalah untuk kita mentakrirkan. Dalam bahasa Arabnya disebut mentakrir, iaitu dan menegaskan bahawa kita ini adalah hamba dan Allah itu adalah merupakan Tuhan yang memerintah. Karena itu kita minta dengan dia. Dan dalam bentuk permintaan yang berjela-jela ni, saya nak buka satu cerita berkenaan dengan Nabi Musa. Nabi Musa AS, bila mana dia bercakap, bila mana dia ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma biyadika ya Musa. Allah tegur dia satu patah, satu soalan Allah tegur dia. Wa ma biyadika ya Musa. Apa dia yang ada di tanganmu wahai Musa? Itu soalan Allah SWT pada Nabi Musa. Sebelum saya teruskan cerita ni, saya nak masuk dengan nak masuk dengan satu kisah yang berlaku kepada seorang pensyarah doktor di Mesir, di Universiti Al-Azhar, yang bernama Musa Shahin. Nama dia kebetulan sama dengan Nabi Musa AS. Ini namanya Musa Shahin. 1 tahun dia buat PhD. Dia masa tu dalam masa usia yang sangat muda, dia dah buat PhD, dan dia dah karang suatu tesis yang agak tebal dalam munaqashahnya, dalam perbincangan tesisnya. Maka yang pensyarah-pensyarah yang senior yang berada di depan dia ni puji dia. Kerana dia memang terkenal dengan orang yang sangat bijak. Bila mana orang ni puji dia, orang ni kata, kamu ni sebenarnya wahai Musa, kamu ni adalah merupakan orang yang sangat bijak, seorang yang sangat pandai. Tengoklah kepada karangan kamu yang begitu tebal, yang menguraikan dengan begitu tepat. Lalu kata Musa Shahin berkata, aku rasa kamu tidak membacanya dengan baik.
Dia konon nak tawaduk lah. Kamu tidak membacanya dengan baik. Kalau kamu baca dengan baik, maka kamu akan dapati dalam tesis aku itu isinya sangat sedikit. Cuma aku ni sengaja panjang-panjangkan isi. Aku sengaja buat meleret-leret isinya. Jadi aku buat itu, aku mengambil sempena Nabi Musa alaihissalam bila mana Allah tanya dia, "Wa madza biyadika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kamu wahai Musa? Lalu Musa jawab, "Hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Jawapan Nabi Musa sepatutnya asaya, tongkat, ya Allah, habis. Tapi disambung lagi, tongkat, ya Allah, ya asaya atawakka'u 'alaiha. Aku guna untuk bertongkat dengan tongkat ini. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Aku guna juga tongkat ini untuk elok, untuk jaga binatang ternakan aku. Wa liya fiha ma'arib ukhra. Dan banyak lagi aku guna tongkat aku ni, ya Allah. Kenapa Nabi Musa terjawab meleret-leret? Dalam pengajian berkenaan dengan bahasa ini, dalam pengajian balaghah, mereka para ulama menguraikan kenapa Nabi Musa bercakap banyak. Kerana seronok ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana terlampau seronok ditegur oleh Allah, maka Nabi Musa menggambarkan kegembiraannya itu dengan bercakap. Dengan banyak cakap. Kerana seronok, maka dia pun cakap satu cerita dengan Allah. Walaupun jawapan sepatutnya adalah pendek, maka begitulah yang aku buat dalam tesis ini, kata Musa Syahid. Lalu yang apa ni, duduk depan tu, yang senior-senior ini, yang bincangkan tesis dia ni pun berkata, "Lasta Musa wa lastu anallah." Kamu bukan Nabi Musa, kamu bukan Musa, dan aku bukan Allah. Sehingga kamu buat begitu. Katanya Musa Syahid, "La ana Musa, aku Musa. Anta lastallah, kamu yang bukan Tuhan." Dia Musa Syahid. Sama sempena dengan Nabi Musa. Yang bukan Tuhannya adalah kamu. Maka cerita daripada pensyarah saya pada tahun itu, dia kata Musa Syahid ini digagalkan pada tahun itu. Digagalkan pada tahun itu kerana dia menjawab dengan cara yang sedemikian. Dia buat tahun depan pula, buat tesis lain pula tahun depan. Munaqasyah balik, barulah dia dapat, misalnya dia dapat gelaran doktor, ataupun dia berjaya menghabiskan pengajian PhD. Itu cerita salah seorang yang sangat warang. Di zaman saya dulu dia dah sangat tua dah. Sangat tua dalam watak yang seorang yang sangat warang, menjadi pensyarah di Masjid Al-Azhar ini. Dia tak kira umur, tuan-tuan. Dia kira sampai mati. Dia tak ada pencen. Sebab tu kalau kita tengok pensyarah, umur berapa? 80 pensyarah. Umur dah tua, 70-80, wongkok begitu lah. Siap dengan buta lagi. Dah lah tua, buta pula, pensyarah lagi. Tapi makin tua dan buta itu, makin orang panggil jelas apa yang nak disampaikan pada kita. Sehingga dia buka kitab dia kata, okey, buka kitab, buka surat ni, tengok pada baris yang keberapa-berapa disebut. Baris yang keberapa, dan dia baca satu kitab. Saya buka tengok. Oh betul rupanya Datuk dibaca. Satu-satu muka surat betul, dan ayatnya satu pun tak tertinggal dalam keadaan buta. Jadi begitu sekali mereka cekap dengan ilmu, walaupun dah tua langsung tidak nyanyi. Inilah kelebihan orang yang menggunakan akalnya untuk menghafal Al-Quran, orang yang guna akal dia untuk ilmu-ilmu, maka insya-Allah Allah SWT akan jaga pemikiran dia, jaga akal dia, dan tak jadi nyanyuk macam orang tua kita di kampung. Umur tak tua mana, tapi dah nyanyuk dah. Dah tak boleh ingat dah benda-benda yang penting dalam hidup dia. Jadi baiklah tuan-tuan, Rasulullah SAW ini bila mana sampai di Khaybar, minta kepada para sahabat untuk berdoa, dan biasanya Rasulullah tidak akan menyerang sesuatu tempat. Kalau berlaku peperangan, Rasulullah tidak akan menyerang suatu tempat yang bentuk pergerakan yang Rasulullah pergi ini. Rasulullah pergi cari suatu kaum ini, kecuali Rasulullah akan tunggu sehingga berlalunya waktu subuh. Kenapa Rasulullah tunggu sehingga berlalu waktu subuh?
kerana dia nak dengar di waktu subuh itu ada tak orang azan. Kalaulah di waktu subuh itu kedengaran azan di kawasan tersebut, maka Rasulullah akan batalkan serangan. Rasulullah akan berpatah balik. Kenapa? Tak perlu lagi menyerang, kerana tujuan kepada serangan adalah untuk menyebarkan dakwah Islam. Sekiranya Islam telah pun tersebar di kawasan tersebut, maka tidak ada keperluan lagi bagi umat Islam untuk menyerang perkampungan tersebut. Jadi setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam tunggu sehingga masuknya waktu subuh, tunggu sehingga hari dah mula pagi, dan para petani Khaybar mula keluar daripada rumah dia dengan membawa peralatan untuk ke kebun-kebun mereka. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula keluar dari persembunyian, mula keluar dan membuat serangan. Dan ketika mana melihat Rasulullah SAW dan tenteranya telah pun tiba, petani-petani yang membawa cangkul, katalah membawa cangkul dan alat-alat untuk pertanian mereka ini, lari bertempiaran dengan menyatakan bahawa Muhammad datang berserta dengan tenteranya. Dan menyaksikan hal ini, Rasulullah SAW pun bersabda, Allahu Akbar, faraqtu Khaybar, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul munzari. Ini suatu ayat, suatu kata-kata pembangkit semangat dan bangkit semangat tentera Islam dan nak jatuhkan semangat musuh. Kerana itu cara peperangan. Dalam peperangan kita nak tentera kita ni semangatnya kuat, dan kita nak musuh kita semangatnya jatuh, semangatnya makin lemah. Bila semangat mereka lemah, maka mereka dengan sendirinya akan kalah. Dalam peperangan Ahzab yang kita bincangkan sebelum ini, kita dapat lihat bagaimana kekuatan tentera Ahzab ini yang berjaya mengepung kota Mekah. Kalau nak kira kuat, memang cukup kuat kerana mereka adalah tentera bersekutu. Sedangkan penduduk Madinahnya tidak cukup tenaga nak menentang tentera-tentera bersekutu. Akan tetapi dengan kuasa Allah SWT, maka Allah hantar angin, ada ributnya datang, menyebabkan mereka rasa lemah. Mereka merasa lemah, mereka rasa tak berupaya untuk tahan lagi dengan cuaca yang ada. Dan strategi daripada Rasulullah, hantar orang wakilnya ke dalam kumpulan tersebut dengan kata kawan ni tak boleh percaya, kawan ni pula cucuk tak percaya. Lama-lama mereka bertelagah sama sendiri dan mereka pun lari balik kerana hilang semangat untuk berperang. Dalam pembukaan kota Mekah juga Rasulullah gunakan taktik yang sama. Bila mana Rasulullah masuk ke dalam Mekah, maka Rasulullah tawarkan keamanan kepada siapa-siapa sahaja yang berlindung di rumah sendiri, yang masuk ke dalam Masjidil Haram, yang berlindung di rumah Abu Sufyan. Rasulullah tawarkan keamanan demi keamanan. Rasulullah tawarkan pengampunan. Sehingga orang Mekah kata, kalau begitu buat apa nak berperang? Kalau begitu sekali tawaran Rasulullah, kalau begitu sekali tawaran tentera Islam yang tak nak menyakiti kita semua orang Mekah, maka apa gunanya kita berperang? Dengan sebab itu maka mereka mula hilang semangat. Bila hilang semangat, maka tentera Islam menang dengan mudah. Begitu juga dengan ucapan ini, bila mana Nabi SAW menyatakan Allahu Akbar, kharabtu Khaybar, maknanya ialah hancurlah Khaybar. Inna idza nazalna bisahti qaumin fasa'a sabahul munzarin. Bila mana kami tiba di halaman suatu kaum, maka pagi hari orang-orang yang telah diberi peringatan akan mengalami nasib yang buruk. Bila mana kami dah sampai, pagi yang ceria itu akan jadi buruk. Akan jadi buruk bagi mereka kerana mereka ini telah diberi peringatan oleh Rasulullah SAW. Khaybar ini telah didatangi oleh wakil-wakil Rasulullah, telah didatangi oleh pendakwah-pendakwah Islam. Cuba ajak penduduk Khaybar untuk masuk Islam, cuba ajar penduduk Khaybar tentang agama Islam, tetapi mereka tidak menerima Islam.
Kerana tak terima Islam itulah, maka Rasulullah SAW bertindak sendiri dengan membawa 1,400 orang tentera untuk menyerang Khaybar. Bukan kerana Khaybar ini ancaman kepada bumi Madinah atau bumi Mekah, akan tetapi kerana Khaybar suatu bumi yang tidak menerima Islam sebagai agama. Ya, kerana itu Rasulullah SAW bertindak sedemikian. Lalu kita lihat lagi Ibnu Sa'ad berkata, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada para sahabat dan membahagikan beberapa panji kepada mereka. Akhirnya pertempuran berkecamuk dan Rasulullah SAW berjaya memenangi dan mengalahkan kubu-kubu yang telah dibina oleh penduduk Khaybar, kecuali ada 2 kubu besar, iaitu kubu Al-Wathir dan kubu Sulalim. 2 kubu ini begitu ampuh, 2 kubu ini begitu kuat, sehingga walaupun dikepung selama 10 malam oleh Rasulullah SAW dan tentera Islam, mereka masih lagi belum mengalah. Sehingga bertukar-tukar panglima, bertukar-tukar pemegang panji, maknanya bertukar ketua. Rasulullah hantar ke kubu-kubu ini. Yang pertamanya Rasulullah telah menghantar Abu Bakar As-Siddiq mengetuai kelompok atau tentera Islam untuk mengalahkan 2 kubu ini, tetapi tidak berjaya. Bila balik esoknya, maka Rasulullah hantar lagi, tukar orang lain pula, tukar yang lebih kuat lagi, kuat lagi badannya, bukan kuat dari sudut keimanan ke apa, sebab yang paling kuatnya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling kuat keimanan kepada Allah SWT adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak dapat ditandingi oleh sahabat-sahabat lain, apalagi nak ditandingi oleh kita. Walaupun Umar begitu bersemangat untuk menandingi kehebatan Sayyidina Abu Bakar dalam ibadatnya, dalam sedekahnya, akan tetapi Umar tidak berjaya selama-lamanya, sehingga bukan kata putus asa, Umar kata aku tidak akan berjaya mengalahkan Abu Bakar ini selama-lamanya. Kerana bila mana dia rasa dia dapat peluang untuk mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, bukan kalahkan dalam bentuk nak benci, akan tetapi nak kalah, nak buat tu supaya dia menang dalam bentuk sedekah yang diberikan, sumbangan kepada Rasulullah. Kerana pada suatu ketika bila mana Islam memerlukan bantuan, dan Umar ketika itu perniagaannya begitu maju, dan dia mempunyai uang yang banyak, lalu dia mengambil keputusan untuk menginfakkan sebahagian daripada hartanya. 1/2 daripada hartanya dia infak. Dalam hati dia kata, kali ini memang kalah Abu Bakar, aku bagi banyak kali ini. Tapi sekejap lepas itu datanglah Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah teruslah tanya kepada Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lalu Umar kata, aku tinggalkan separuh lagi ya Rasulullah untuk keluarga. Bila datangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar memberikan keseluruhan harta. Bila mana Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Maka ketika itulah kata Umar, kalau begitu aku tak akan dapat kalahkan dia sampai bila-bila aku tak dapat. Itulah kehebatan yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, apalagi nak dibandingkan dengan kita, RM1 dia bagi. Bila mana ada benda-benda, ada infak, maka RM1, RM2, paling pun RM5 pun termenung panjang dah RM5. Tarik keluar dah, tolak masuk lagi. Sebab apa besar, apa yang kita rasa kita bagi tu, kita rasa besar, walaupun nak banding dengan duit yang kita ada, duit kita ada banyak lagi, tapi nak bagi sekarang, nak bagi peringkat RM10-50 tu sangat berat dah kita. Itulah iman yang ada pada kita berbanding dengan sahabat-sahabat yang dulu, yang mana mereka ini masyhur dengan pemurahnya mereka, dengan infak apa yang mereka sayang, apa yang mereka suka demi kepentingan agama Islam. Seterusnya, dalam
riwayat Imam Ahmad, Ibn Nasai, Ibn Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dalam hadis Buraidah bin Fasid, dia berkata pada waktu perang Khaybar, Abu Bakar memegang panji tapi tidak berhasil menakluknya lalu dia kembali. Abu Bakar tak dapat, bagi kepada Umar Al-Khattab pun tak dapat juga. Dan Umar balik, maka Rasulullah SAW pun ambil panji tersebut. Bila Rasulullah ambil panji, maka Rasulullah SAW pun berkata, Rasulullah bersabda, esok aku akan berikan panji ini kepada seorang yang akan dapat mengalahkan penduduk ataupun kubu Khaybar. Rasulullah sebut begitu. Maka maka para sahabat bila dengar Rasulullah sebut begitu, mereka tak senang hati. Tak senang hati macam mana? Minta akulah, aku tak senang hati begitu. Minta Rasulullah bagi ni pada akulah. Sebab apa? Yang Rasulullah sebut ini suatu berita yang sangat baik. Yang mana bila dalam keadaan la adfa'anna liwa'i ghadan ila rajulin yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu. Aku akan berikan panji ini kepada rajulin, kepada seorang yang akan dapat membuka kawasan ini, yang akan dapat mengalahkan kubu ini, yang mana watak orang ini ialah yuhibbullah wa rasul. Dia ini semua sayangkan Allah dan sayangkan Rasul. Maka dengan dengar benda ni, para sahabat pastinya yang sayang Allah, sayang Rasul, mencita-cita bahawa panji itu akan mereka pegang pagi esok. Pagi itu dia bila mana tunggu pagi sampai pagi itu masing-masing bangun tengok menghadap Rasulullah SAW, mengharapkan Rasulullah bagi dengan dia, kerana mereka rasakan mereka mempunyai perasaan yang sayang kepada Allah dan sayang kepada Rasul yang begitu tinggi. Tiba-tiba maka Rasulullah panggil, Aina Ali? Mana Ali? Lalu jawablah para sahabat yang lain, kerana Ali tidak ada dalam kumpulan tersebut. Sahabat-sahabat yang lain berkata, Ali sakit mata ya Rasulullah. Ali sakit mata, sebab tu dia tak ada sini. Maka Rasulullah kata panggil dia. Bila mana panggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka Rasulullah pun berikan panji kepadanya, dan Rasulullah pun duduk dalam mata Sayyidina Ali. Maka dengan serta-merta mata Sayyidina Ali yang tadinya sakit menjadi sihat dan dapat melihat dengan baik. Setelah itu Rasulullah SAW dah berikan panji itu kepada Ali, dan Ali pun berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka jadi seperti kita? Ya Rasulullah. Tengok soalan daripada Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, adakah aku ini harus memerangi mereka sampai mereka jadi seperti kita? Tengok cerita sebelum, nampak gayanya tujuan nak bagi pada Ali ni adalah untuk kalahkan mereka, kalahkan Yahudi Khaybar, musnahkan mereka. Rupa-rupanya kedatangan Rasulullah bukan dalam bentuk kemusnahan. Datangnya Rasulullah SAW ke Khaybar ini adalah dalam bentuk memberi kesedaran, dalam bentuk menyampaikan dakwah Islam. Sebab itu benda ni difahami oleh Ali. Dengan ada ditanya, ya Rasulullah, aku ni kena lawan mereka sehingga mereka jadi seperti kita, iaitu mereka menjadi Islam sebagaimana kita. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Anfid ala raslik hatta tanzil bisahatihim, azumma ud'uhum ila Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi afa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Iaitu sabda Rasulullah, kerjakanlah, buatlah, tapi jangan tergesa-gesa. Buatlah wahai Ali, tapi jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai engkau tiba di halaman mereka. Tunggu sehingga kamu tiba berhadapan dengan mereka. Bila mana kamu telah berhadapan dengan mereka, ajaklah mereka memeluk Islam. Dulu kemudian beritahu mereka kewajipan apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah SWT. Apa kewajipan mereka terhadap Allah. Dan disambung lagi, wahai Ali, sesungguhnya jika Allah SWT beri hidayah,
di atas dengan usahamu itu Allah bagi hidayah seorang lelaki. Seorang lelaki sahaja, seorang je yang berjaya kamu pujuk untuk menjadi Islam. Khairul laka min humurin na'am, lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Kita sebut unta merah apa? Sama je unta merah, unta kuning, unta biasa bagi kita. Tetapi bagi orang Arab, unta merah ini adalah merupakan binatang yang eksklusif, yang sangat susah untuk diperolehi. Yang mana unta merah ini sangat berguna dan sangat selesa kalau nak guna untuk kenderaan. Kerana unta ni pun dia ada grade juga. Dia ada grade kancil, dia ada grade wira, dia ada grade iswara, dia ada grade naik inspira, ada grade perdana, ada grade Mercedes, ada grade-gradenya yang tersendiri. Jadi grade rendah perjalanan dia memenatkan. Bila naik penat. Sebab apa? Dia bergerak kuat. Grade tinggi, kalau grade unta merah, maka kalau tuan dia naik, dia stay rata. Dia tak jadi turun naik, letih kita. Macam kita naik kereta yang suspensionnya teruk, maka dalam perjalanan jauh nak tahu macam mana balik Kelantan sekali. Tengok masuk dalam kawasan Bukit Tujuh tu, kawasan Merapu tu, melambung melambung. Naik ke situ dalam keadaan jalan yang begitu teruk, maka kita rasa penatnya balik. Penatnya bawa kereta. Tapi bagi yang keretanya bagus, bagi yang keretanya besar, maka walaupun jalannya tak berapa elok, boleh tahanlah, tak berapa penat mana. Begitulah juga para sahabat dulu. Masing-masing berebut nak beli, nak dapatkan unta yang elok untuk perjalanan mereka, yang mana mereka ni bukan setakat jalan pergi jumpa saudara mara dalam Mekah Madinah saja, akan tapi mereka guna unta ini untuk merentasi negara. Berniaga daripada berada di Mekah Madinah pergi pada musim sejuknya ke kawasan Yaman. Yaman negeri panas, maka dipilih musim sejuk untuk pergi ke Yaman. Dan di Syam negeri yang agak sejuk, maka dipilih musim panas untuk pergi ke Syam. Jadi musim dia negeri yang ada 4 musim, dipilih musim-musim yang sedemikian. Jadi itu kedudukan ataupun pergerakan para sahabat. Kemudian dia kata Ali bergerak hingga berhasil menakluknya, dan kaum muslimin pun mengambil semua harta yang ada di dalam benteng-benteng itu sebagai barang rampasan. Dan setelah itu maka barang-barang rampasan atau ghanimah ini dibahagikan kepada kaum muslimin, dan juga dibahagikan kepada kumpulan yang baru tiba. Kumpulan yang baru tiba daripada Yaman, iaitu kumpulan yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib tidak terlibat dalam peperangan ini, akan tetapi dia baru tiba di Khaybar setelah umat Islam berjaya mendapat kemenangan dalam peperangan Khaybar. Setelah itu di samping itu mereka juga meminta kepada Rasulullah SAW untuk ceritanya bila mana tentera Islam telah menang, penduduk Khaybar mula merayu dengan Rasulullah, minta kepada Rasulullah nak duduk lagi di Khaybar, nak bertani lagi di Khaybar. Tak apalah, walaupun kami terpaksa bayar separuh daripada hasil yang kami dapat kepada tentera Islam, kami sanggup untuk berada di bumi Khaybar. Dan perkara itu dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah SAW merasa aman dan tenang, Zainab binti Al-Harith, isteri Saddam bin Mishkan, menghadiahkan kambing bakar kepada beliau. Menghadiahkan kambing bakar kepada Rasulullah SAW. Kambing bakar ni ke hidangan istimewa. Kita pun hari ni kalau boleh tak bakar tu sahur. Sebab apa? Benda payah kita nak boleh. Kalau ayam bakar senang, benda-benda lain. Tapi kalau kambing bakar ni nak pula bakar tu seko-seko, tengok pun berai mulut dah. Sebab apa? Dengan cara bakarnya, cara panggangnya itu membangkitkan selera kita. Dan ni makanan para sahabat dulu dan makanan Rasulullah SAW dalam keadaan makanan yang kita kata makanan yang mewah.
Lalu orang ni Zainab binti Al-Harith ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan seekor kambing bakar kepada Rasulullah. Sebelumnya Zainab telah bertanya, daging bahagian mana yang paling disukai oleh Rasulullah? Bahagian mana Rasulullah suka? Ingat nak bagi hak Rasulullah suka bahagian tu saja. Lalu bila mana Rasulullah jawab, aku yang paling Rasulullah suka adalah bahagian paha. Bahagian paha tu paling Rasulullah suka, maka dia pun balik, dia masukkan daging panggang tadi, kambing panggang tadi, dan dia letakkan racun pada daging. Letakkan racun pada daging panggang itu, pada kambing tadi, dan bahagian paha paling banyak. Ditanya dah, ni bahagian paha Rasulullah paling suka, maka bahagian paha paling banyak. Lalu dihidangkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW mula ambil, start makan. Dan bila Rasulullah punya Rasulullah pun berhenti dan duduk. Yang makan bersama dengan Rasulullah ialah Bashar bin Barra. Bashar bin Barra sempat telan. Rasulullah SAW tak sempat telan kerana tulang itu berkata, tulang kambing yang telah pun masak di panggang itu berkata, jangan makan ya Rasulullah, ada racun. Lalu Rasulullah pun berhenti dan keluarkan makanan yang masih ada dalam mulut. Sedangkan Bashar sempat telan, dan itulah menjadi punca kematian Bashar bin Barra ini. Jadi ini cerita dalam peperangan Khaybar, yang mana terdapat banyak perkara yang boleh kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pengajaran dalam peristiwa ini. Yang mana salah satu daripadanya, kalau kita nak lihat dalam peperangan Khaybar ini, dalam peperangan Khaybar ini tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi adalah untuk menyebarkan Islam. Ada hal yang pertama kali yang harus kita perhatikan dalam peperangan ini, dia ada beza dengan peperangan yang dulu, kerana dalam peperangan ini dia berbentuk serangan. Peperangan sebelum ini adalah berbentuk mempertahankan diri daripada serangan musyrikin Quraisy. Dia kata selepas itu peperangan sebelum ini berlangsung kerana faktor defensif yang menuntut umat Islam agar melakukan peperangan guna mempertahankan keadaan ataupun situasi umat Islam pada ketika itu. Dalam perang Khaybar, perang pertama kali di mana Rasulullah SAW sebagai pihak yang memulai peperangan, yang sebenarnya tidak ada ancaman daripada penduduk Khaybar. Para ulama telah menyimpulkan beberapa pengajaran yang lain juga, dan beberapa hukum. Dia kata boleh menyerang orang yang telah memperoleh dakwah Islam dan hakikatnya tanpa peringatan terlebih dahulu atau dakwah lagi. Mana bila dah beri peringatan tak dengar juga, maka boleh melakukan serangan secara mengejut tanpa didahului oleh peringatan yang terdekat. Itu pendirian dalam agama Islam. Bila mana peringatan telah pun diberi, maka dia telah mengharuskan umat Islam untuk memerangi sesuatu kaum. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Para ulama mentafsirkan ayat hadis ini dengan dua tafsiran. Pertamanya dengan makna zahir, selama mana golongan ini tidak menganut Islam, maka tanggungjawab kita untuk memerangi mereka. Satu lagi tafsirannya adalah memerangi itu dengan makna bil burhan wad dalil, dengan hujah-hujah, bukan dengan kekerasan tetapi dengan hujah yang berterusan, dengan bukti-bukti yang berterusan yang kita berikan kepada mereka. Mudah-mudahan lama kelamaan maka mereka akan menerima Islam sebagai agama mereka. Yang ketiganya ialah boleh memberikan ghanimah kepada orang yang tidak ikut berperang tetapi hadir ke tempat peperangan. Bila mana berlaku peperangan, dan dalam peperangan ini Ja'far bin Abi Talib telah datang bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun bagi
ghanimah tersebut kepada kumpulan yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib ini, yang mana kumpulan atau Ja'far ini sendiri merupakan antara insan yang sangat dikasihi oleh Rasulullah. Yang mana bila mana Ja'far tiba, maka Rasulullah terus memeluk Ja'far dan mencium dahi Ja'far bin Abi Talib ini sebagai lambang betapa kasihnya Rasulullah kepada Ja'far dan betapa gembiranya Rasulullah bertemu semula dengan Ja'far bin Abi Talib. Jadi ini sebahagian daripada cerita dan juga pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang diceritakan kepada kita dalam peperangan Khaybar. Dan satu pengajaran lain lagi sebagai pengakhirannya pada malam ini, iaitu boleh mencium dan merangkul orang yang baru datang. Kalau lama tak jumpa, bila berjumpa, bukan setakat boleh, bahkan sunat bagi umat Islam bila berjumpa di antara satu sama lain untuk berpeluk dan cium. Cium tadi cara kita lah, bukan cium cara yang tidak beradab dah. Cium dengan cara sebagaimana Rasulullah dia bila mana Ja'far ini merupakan orang muda. Orang muda bila jumpa maka Rasulullah sampai peringkat cium sampai ke dahi. Bagi masyarakat Arab, kalau kita tengok, kalau jumpa kadang dia tak cium mana pun, dia letak pipi je. Letak pipi pun dah cukup dah. Letak pipi cuma mulut je dia buat. Bunyi tu bunyi tapi bibir tak rapat, bibir duduk tepi-tepi tu je. Kadang-kadang kita kena ra'i juga. Ada di kalangan kita yang jenis geli. Yang jenis geli tak boleh dia kata. Apa cium-cium dia tak boleh. Maka kita buat dengan ala kadar. Itu pun telah memadai untuk mengambil sempena apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Kita buat sunnah ataupun apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita ikut, yang sepatutnya kita jadikan sebagai cara hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian, rupanya ada satu benda lagi yang saya tertinggal nak sebut. Dalam hujung peperangan Khaybar ini, ada sahabat-sahabat yang bawa buah kurma. Buah kurma daripada Khaybar, yang hasil Khaybar bagi kepada Rasulullah, kurma yang sangat cantik dan yang sangat elok. Bila mana Rasulullah tengok kurma yang sangat elok, maka Rasulullah pun bertanya, adakah kurma Khaybar secantik ini semua ni? Lalu jawab sahabat tadi, tak ya Rasulullah, ini kami pilih. Sebenarnya hak kami tanam sendiri itu tak elok, tapi kami tukarkan yang tak elok itu. Kami ambil dua cupak yang tak elok, kami tukar dengan secupak dengan yang elok ni. Waktu kami bawa kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah tegur perbuatan para sahabat ini dengan menyatakan bahawa alangkah baiknya kalau kamu jual dulu yang dua tadi dan kamu beli yang elok ini. Kerana pertukaran barang makanan ruji ini, kalau kita beras, sesama beras ditukarkan dalam bentuk yang tak sama banyak, maka hukumnya riba. Kita beli beras nasional, dua kampit tukar dengan satu kampit beras jasmin super tempatan ke super siam ke, maka hukumnya haram. Hukumnya jadi riba. Ribanya namanya riba al-fadlu, riba lebih, berlebihan dalam tukaran barang yang sama jenis. Maka kalau nak tukar, kena sama banyak. Nak banyak macam mana? Sebab ini elok, ini tak elok, ini mahal, ini murah. Dah kau tahu mahal, kau jual dulu. Walaupun tukaran itu dengan orang yang sama, maka jual dulu dengan dia. Jual dulu dengan dia, harga berapa, dan dengan bila di mana duit tu kita dapat, barulah kita beli. Kita beli yang dengan orang tu, orang yang sama juga. Kita beli pun, tapi dia tak mahu berlaku pertukaran secara direct antara dua barangan makanan ruji ini. Dua barang makanan ruji ini, kerana pertukaran sedemikian menjadikan melahirkan suatu hukum yang sangat berluasa pada hari ini, iaitu yang kita namakan sebagai riba, yang mana umat Islam pada hari ini tidak ada yang selamat daripada riba. Di zaman moden ini tidak ada yang selamat daripada riba, paling tidak
mereka terkena bunga-bunga riba. Bukan nak cerita semua berdosa, tapi setiap umat Islam pada hari ini akan terkena juga tempias-tempias daripada riba, walaupun mereka tidak dikira berdosa kerana terlibat dalam keadaan yang sedemikian. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk kali ini. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana wa an yuwaffiqana lima radih wa an yaj'ala mustaqbala halina khairan mimma madhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.